Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada Ustazah Mahani. Saya Muhammad Nabil Ikram bin Muhammad Zamri dari kelas Bahasa Melayu kelas kumpulan 2 akan membentangkan tentang isu-isu semasa yang dilanda oleh akidah Islamiah. Okey, baik, sebelum itu, apa itu akidah? Akidah Islamiah adalah dimaksudkan ikatan manusia antara Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb semesta alam dan bumi sebagai kebenaran Allah untuk disyukuri. Simpulan ini semestinya disertai dengan pengakuan syahadah atau persaksian melalui lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa persaksian ini, tanpa persaksian yang kuat, maka persaksian itu akan terbatal. Manakala akidah pula bererti kepercayaan, keyakinan atau keimanan yang murni dan tidak mudah tergugat, tidak mudah terpengaruh, lalu terjejas terus, tidak mudah terurai angkara pengaruh mana-mana pun sama ada dari dalam atau luar diri seseorang. Dari segi Al-Quran, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ini mengakui kewujudannya dari segi fungsi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, Malik, Ma'bud atau Ilah. Seterusnya, isu akidah pada masa kini adalah tular sebuah filem yang berjudul Mentega Terbang. Di laman media masa, ekoran isi dan jalan penceritaannya yang dilihat terkait dengan kefahaman dan kesucian agama Islam. Filem ini telah mendapat perhatian ramai pihak media kerana telah mempaparkan babak-babak di mana akidah Islam diseleweng secara terbuka. Filem ini pertama kali ditayangkan pada 28 November 2021 di Jogja Netpack ASEAN Film Festival 2021 yang merupakan sebuah filem indie yang turut dibintangi oleh beberapa pelakon Muslim. Ia mula disiarkan di Malaysia secara meluas melalui laman View pada awal tahun 2023, iaitu tahun ini. Sedikit sinopsis dari filem Mentega Terbang ini adalah, filem ini mengisahkan seorang remaja beragama Islam yang bernama Aisyah dengan ibunya yang merupakan seorang penghidap kanser terminal, sementara bapanya merupakan liberal keagamaan dan sering mempersoalkan soal hidup dan mati. Dalam filem ini, Aisyah mula mendalami aspek-aspek pelbagai agama seperti mendalami kitab-kitab suci termasuk Al-Quran, Alkitab dan Veda. Setelah ibunya meninggal dunia, Aisyah ternampak seekor kupu-kupu menetap di atas pusara ibu, menyebabkan Aisyah kemudian mula tertarik kepada konsep reinkarnasi, iaitu lahir semula menjadi makhluk lain selepas alam kematian. Terdapat 6 babak yang menggugah akidah yang disiarkan secara terang-terangan dalam filem Mentega Terbang ini. Antaranya, permulaan cerita ini memaparkan sebuah keluarga yang melakukan perbincangan tentang kitab Bible secara casual dan sedikit menyinggung kitab Al-Quran. Seterusnya, mereka percaya kepada konsep reincarnation, iaitu reinkarnasi, iaitu kelahiran semula manusia selepas menghadapi alam kematian. Sedangkan dalam Islam, ada pendapat alim ulama yang jelas menyatakan kufur bagi mereka yang berpegang kepada konsep reinkarnasi. Seterusnya, watak bernama Aisyah dikatakan mengkaji agama dan dalam masa yang sama makan khinzir. Kaji agama bukan justifikasi untuk melakukan benda haram, iaitu memakan khinzir. Seterusnya, meminum holy water. Meskipun tidak berlaku yang sebenarnya, tetapi perbuatan Aisyah ini seterusnya telah melebihi batas bergurau dalam agama Islam. Ini menunjukkan satu sikap yang tidak bermoral oleh orang Islam sendiri. Seterusnya, menyentuh anjing tanpa sebarang keperluan. Dalam hal ini, mazhab Imam Syafi'i melarang menyentuh anjing tanpa keperluan dan perlu melakukan samak jika menyentuh anjing itu. Dan seterusnya, watak bapa secara jelas memberi keizinan dan restu kepada anaknya untuk mengkaji dan mencari agama yang sesuai dengan jiwa, sekaligus memberi kebebasan untuk memeluk agama tersebut. Ini jelas sekali menunjukkan bahawa agama Islam telah direndahkan dan watak-watak seperti ini tidak sewajarnya diberi tontonan kepada khalayak ramai. Oleh hal yang demikian,
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan telah memberikan pandangan terhadap babak demikian dan terdapat 4 tema utama yang perlu diperhalusi secara teliti dan berhati-hati. Yang pertama, reinkarnasi iaitu isu kelahiran semula. Yang kedua, dari segi hukum iaitu mempelajari kitab lain. Yang ketiga, kebebasan iaitu murtad. Dan yang terakhir, pluralisme iaitu beragama. Baiklah. Sedikit penjelasan tentang reinkarnasi iaitu isu kelahiran semula. Di dalam Al-Quran telah disebut bahawa dan sungguh ngeri jika engkau melihat ketika mereka didirikan tepi neraka untuk menyaksikan azabnya dan mereka berkata, wahai kiranya kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat keterangan Tuhan kami. Di sini jelas mengatakan bahawa kebatilan akidah reinkarnasi ini telah dengan menekankan ketidakmampuan roh kembali ke dunia selepas meninggal dunia. Di sini jelas bahawa reinkarnasi ini tidak akan berlaku dan penceritaan dan naratif ini lebih cenderung ke arah akidah dan telah menyeleweng akidah Islam sebenarnya. Dan dari segi hukum pula, mempelajari kitab orang lain, kitab agama lain ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan, telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima lagi daripadanya dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang sangat rugi. Dalam filem ini telah memaparkan babak-babak seperti ini dan ini seharusnya tidak berlaku dalam mana-mana medium oleh orang beragama Islam sendiri. Para ulama juga telah membincangkan secara panjang lebar hukum seorang Muslim membaca kitab-kitab agama lain. Ringkasnya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyimpulkan yang bermaksud dalam permasalahan ini adalah lebih baik untuk kita membezakan antara dua golongan, iaitu golongan pertama ialah golongan tidak berkemampuan untuk mendalami soal keimanan dan teguh imannya. Maka mereka tidak diharuskan untuk membaca kitab-kitab agama lain, iaitu orang biasa. Dan golongan kedua adalah golongan yang telah mendalami soal keimanan dan teguh imannya. Mereka ini diharuskan lebih-lebih lagi jika ada keperluan untuk membantah hujah ke atas Islam. Di sini kita dapat membezakan antara taraf kita dan taraf ulama. Jadi, jika kita hanya orang biasa, sewajarnya kita tidak mengambil tahu tentang agama lain jika tidak mahu terpesong akidah kita. Seterusnya, dari segi kebebasan untuk murtad, Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dan berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-217, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesiapa di antara kamu yang murtad, yang ini berpaling tadah dari agamanya itu agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia maupun di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka yang kekal di dalamnya selamanya. Pada bahagian penghujung filem, watak bapa secara jelas memberi keizinan dan restu kepada anaknya untuk mengkaji dan mencari agama sesuai dengan jiwa. Sedangkan anaknya itu bukan seorang ulama, malah rakyat biasa yang tidak berpakaian sopan, sekaligus memberi kebebasan untuk memeluk agama tersebut. Menurut perspektif Islam, hukuman ke atas perbuatan murtad adalah perlu bagi melindungi keimanan masyarakat dan tata cara sosial sebuah negara umat Islam. Hal ini demikian kerana perbuatan murtad apatah lagi dipromosikan dan digalakkan secara terbuka merupakan suatu bentuk galakan terhadap menzahirkan kebencian, pergolakan kedalaman peribadi atau kehilangan kepercayaan individu ke ruang awam dalam masyarakat. Ia berisiko mencari fabrik sesebuah masyarakat itu sendiri dan lebih teruk lagi akan menjejaskan keimanan orang lain. Seterusnya, saya ingin membentangkan langkah-langkah untuk menangani isu filem Merdeka Terbang ini. Yang pertama-tama sekali, ibu bapa.
Ibu bapa sepatutnya bertanggungjawab untuk membimbing anak-anak mereka supaya tidak menonton filem-filem ini. Dan dengan menetapkan didikan agama yang teguh dalam diri anak-anak mereka, dapat menghalang anaknya dari melakukan pelbagai tindakan yang tidak bermoral dalam agama dan secara jelas melanggar batas agama. Seterusnya, dari pihak pertahanan awam, iaitu pihak Polis Diraja Malaysia dan atau pihak berkuasa, perlu membantras filem-filem seperti ini dan menghapuskan filem seperti ini bagi menjaga kedamaian agama Islam di negara kita dan menjaga agama rasmi di negara kita, iaitu agama Islam, dan perlu membuka kes ini di muka pengadilan bagi membantras dan mengenakan penalti bagi mereka yang mengajukan filem-filem seperti ini. Seterusnya, dari pihak media massa, sebarang isu kontroversi yang berpotensi menimbulkan kemarahan warga hendaklah ditangani melalui wacana yang harmoni dan dialog yang beradab, bukannya melalui karya filem yang mungkin mengundang salah faham serta persepsi yang tidak sihat, seperti filem Mentega Terbang ini. Oleh itu, pihak media perlulah bijak dalam menangani isu-isu seperti ini dan menggunakan media mereka dengan lebih signifikan. Seterusnya, dari segi pihak pendidikan, terutamanya Jabatan Pendidikan Islam iaitu JAKIM, perlu memberikan penekanan kepada seluruh anak murid untuk memantapkan ilmu akidah dengan didikan yang sesuai, dan sebetulnya bagi menguatkan pegangan mereka dari kecil lagi atau dari sejak bangku sekolah rendah lagi, agar mereka tidak mudah terpengaruh dan lebih teruk lagi akidah mereka terseleweng dari ajaran Islam yang sebenar. Seterusnya, bagi pihak masyarakat pula, pihak masyarakat mampu dan perlu untuk menganjurkan majlis-majlis ilmu di mana mereka perlu menjemput ustaz-ustaz yang terpilih bagi menyampaikan ceramah dan pendedahan kepada masyarakat. Pihak masyarakat juga boleh melakukan aduan secara besar-besaran dan mogok bagi menunjukkan perasaan mereka terhadap ketidakpuasan hati tentang pengutaraan filem yang tidak bermoral ini dan tidak memberi sebarang manfaat kepada orang Islam ini. Seterusnya, dari segi pihak kementerian pula, Lembaga Penampis Filem LPF dan Kementerian Dalam Negeri KDN perlu melaksanakan tugas berdasarkan kepada Akta Penapisan Filem 2002 iaitu Akta 620, iaitu mana-mana filem yang didapati tiada rekod penapisan di dalam atau di luar bidang kuasa LPF didapati ditayangkan secara talian akan dikenakan denda dan penalti yang besar. Walau bagaimanapun, LPF perlu sentiasa peka dan komited dalam memastikan unsur-unsur negatif yang terdapat dalam majoriti yang terdapat dalam filem ini dapat ditangani dan ditapis agar sebarang isu seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kerana masalah di sini perlu dicatas dari akarnya agar tidak akan muncul lagi anak-anak pokok yang kedua. Sebagai kesimpulan saya, filem-filem seperti Mentega Terbang ini amatlah bermasalah kepada ajaran Islam sendiri dan melibatkan isu akidah dan agama Islam. Meskipun tidak dinafikan adanya mesej-mesej murni yang dipersembahkan dari sudut kasih sayang, toleransi kaum dan macam-macam lagi, tetapi dari segi agama perlu diutamakan dan filem seperti ini perlu dibubarkan segera. Walau bagaimanapun, Malaysia mempunyai agama Islam sebagai agama persekutuan yang perlu dijunjungi dan sensitiviti kaum dan agama yang wajib dihormati. Pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan kita dengan Islam dan cukupkan nikmat kepada kita dengan Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah redakan Islam itu menjadi agama kita sejagar dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Oleh itu, kita semua perlulah saling ganding bahu dan bersatu hati dalam membantras filem-filem seperti ini.